Hari ini kita akan belajar masih lagi bab 3 matematik pengguna, iaitu simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Ini tajuk dia lah. So hari ini kita akan belajar tentang mengira purata cost share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi. Seperti biasa dalam bab 3 ni dia banyak teori. Jadi bila kamu tengok tajuk panjang, jangan takut. Ada masalah pun. Benda tu simple je. Tajuk tu panjang. Okey, so dalam hasil pembelajaran hari ini kita belajar dua perkara, iaitu HP1 yang mana mengira purata kos share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemerataan kos ringgit. Pada latihan diberikan dengan betul. Nanti kita buat latihan lah. Yang kedua, kita nak terangkan kelebihan strategi pemerataan saham. So hari ini dia lebih berfokus kepada saham. Kita nak belajar tentang saham. Yang mana mari kita tengok yang pertama, HP1 kita nak kira kos purata pelaburan saham. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu apa itu strategi pemurataan saham. Okey, strategi pemurataan saham adalah merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur. Okey, kalaulah kamu one day kamu jadi pelabur, jadi kamu nak kena ada strategi. Jangan melabur, main melabur je entah apa-apa. Kita kena ada strategi. So sekarang ni kamu belajar dulu secara teori lah strateginya macam mana. Diamalkan untuk melabur saham dengan amount yang tetap, dengan tempoh yang tertentu. Jadi, yang kedua, nanti cikgu explain balik apa maksud dia ni. Yang kedua, boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah, jumlah saham yang lebih banyak. Okey, mari cikgu bagi contoh macam ni. Cikgu dengan cikgu Azira. Kami ada 10,000, cikgu ada 10,000, cikgu Azira ada 10,000. Cikgu Azira, dia melabur untuk 3 tahun. Tapi cikgu Azira terus dia letak untuk 3 tahun ni 10,000 macam tu je terus. Tapi, untuk cikgu pula, cikgu labur, cuba bayangkan tahun pertama cikgu labur 5,000. Tahun kedua cikgu labur 8,000. 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ada berapa lagi baki? Cikgu pula yang tahun ketiga cikgu labur pula. Okey, macam 5, 10, 15. Okey, contohnya 15,000 cikgu labur 5 tahun. Setahun yang pertama 5,000. Setahun yang kedua 5,000. Setahun yang ketiga 5,000. Tapi cikgu Azira 3 tahun dia labur 15,000 terus. Jadi kita nak tengok mana yang lagi bagus. Dalam ni yang kita belajar hari ini. So, jadi kamu tengok sini, ini cara pengiraan dia. Strategi pemerataan kos purata sama dengan jumlah pelaburan, bilangan unit saham yang dimiliki. Ni kalau kamu tengok tadi contoh dalam video cikgu Ati tu, adalah ni cikgu Ati terangkan. Mari kita tengok, ini sama juga macam video yang cikgu Ati terangkan. Cikgu nak emphasize je balik. So kita ada dua kan, satu Puan Easter Wong, kedua Puan Linda. Tengok Puan Easter Wong dilabur 20,000 tapi dia ikut bulan-bulan tertentu. Bulan Januari, bulan Mac, bulan Mei, bulan Ogos dan bulan Disember. Tapi Puan Linda ni dia melabur 20,000 sekaligus dengan harga RM2 seunit. Jadi sekarang ni kita nak tengok Puan Easter ke Puan Linda yang lagi pandai strategi dia. Jadi kita kira, ada dua cara nak kira dia. Okey. Bukan dua cara lah sebabkan dia pakai dua teknik. Dua yang berbeza. Jadi dua cara lah. Ini Puan Linda. Ini Puan Easter Wong. Okey. Puan Linda jumlah saham dia. Kita pun ambil je lah formula dia. Jumlah saham ni. Kos purata ni. Jumlah saham 20,000 dia labur. Bahagi dengan RM2. Nilai dia beli dengan harga RM2 satu unit. Jadi akan ada 10,000 unit selama berapa tu dia beli. Jadi kos purata saham dia hanyalah RM2. Okey, manakala Puan Easter Wong kan dia melabur beza-bezakan banyak bulan. Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. Jadi dia melabur 20,000. Jadi kita bahagikanlah 20,000. Bahagi kepada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan. Jadi 4,000 sebulan dia labur. Okey, 4,000. Jadi harga seunit macam biasa cikgu bagi tahu saham ni dia berbeza-beza. Bulan ni dia naik, bulan seterusnya dia turun, bulan seterusnya dia naik pula, lepas tu turun, naik, turun. Jadi kita tengok untuk bulan Januari harga dia RM2. Untuk bulan Mac harga dia RM8. Untuk bulan Mei RM6 dan seterusnya. Dia berubah-ubah. Jadi kita nak tahu berapa unit yang Puan Easter Wong dapat beli pada bulan Januari. Macam mana nak kiranya? Kamu tekanlah, kamu melabur, Puan Easter Wong ni melabur 4,000 untuk bulan Januari.
Jadi dia harga satu unit tu RM2. Bahagi saja 4,000 bahagi dengan RM2. So kita dapat 2,000 unit. Okey, bukan kita dapatlah, Puan Easter Wong dapat beli sebanyak 2,000 unit. Okey, tengok pula pada bulan Mac, Puan Easter Wong dia melabur 4,000 juga, RM4,000, tapi harga seunit tu adalah RM1.80. Cuba someone tekan kalkulator. 4,000 bahagi dengan RM1.80 dapat berapa? Dapat berapa? 4,000 bahagi dengan RM1.80. Jadi dapat adalah 2,222.22 kan kalau tekan kalkulator. Tapi dia terus tak terimalah, tak ambil 22, terus kita bulatkan dia jadi sebagai 2,222. Okey, ambil lagi 4,000 untuk bulan Mei. Puan Easter Wong ni masih lagi melabur RM4,000. Harga seunit saham adalah RM1.06. So kita ambil 4,000 bahagi dengan RM1.06. So kita dapat 2,500 unit yang ini. Okey, jadi Puan Easter Wong membeli saham dengan bilangan 2,500 unit, harga dia RM1.06. Okey, yang seterusnya, yang ni cikgu nak tekankan. Cuba kamu tengok betul-betul. Okey, yang bulan Ogos ni, bulan Ogos. Dia nak masuk. Okey, pada bulan Ogos ni, Puan Easter Wong dia belanja 4,000 kan. Dia masih lagi spend 4,000 tapi harga seunit dia adalah RM2.10. Cuba kamu try bahagikan 4,000 bahagi dengan RM2.10. Okey. Tekan, jangan tak tekan. Okey, kamu dapat 1904 point dengan 76. Okey, ini satu perkara baru yang kamu belajar. Tolong take note yang ni. Okey, kalau perlu highlight dekat sini. Okey, bila kamu 1904.76, kita akan ingat kita nak bundarkan dia. Jadi, kita akan ingat kita akan letak Puan Easter Wong ni, dia membeli sebanyak 1905 unit saham. Tapi, salah. Tak boleh. Kita tak boleh bundarkan. Kenapa? Cikgu came out dengan, cikgu fikir kan, kamu bayangkan, kamu melabur, Puan Easter Wong ni dia melabur 4,000. Tapi harga seunit tu RM2.10. Jadi ada lebih kan? Jadi kita nak bundarkan. Tak boleh. Sebabnya, kalau kamu kira 1905 saham ni, darab dengan RM2.10, dia akan dapat 400.5 kat sini. 400.5. Jadi ibaratnya duit Puan Easter Wong ni RM4.050. Tak boleh. Sebab Puan Easter Wong hanya melabur RM4,000 saja. Jadi dia akan ambil 1904. Ataupun cuba kamu bayangkan macam ni. Cikgu bagi analogi mudah. Okey, kamu ada RM11. Kamu nak berlabur, satu unit tu harga dia RM2. RM2, RM2, RM2. Satu unit tu kan? RM2, 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 RM2. So kita akan dapat sini adalah RM10 dengan 5 unit. Lepas tu kan kamu kan ada RM11. So ada lebih RM1. Jadi kamu ingat nak akan ambil ke satu lagi untuk bundarkan, kamu jadi beli 6 saham, 6 unit saham. Tak boleh sebab kamu kat sini bukan RM2 tapi RM1 je. Jadi ibaratnya kamu mengambil unit saham orang lain. Jadi ibaratnya RM1 ni kamu burn. Kamu hanya dapat 5 saja. Kita tak boleh bundarkan jadi 6. Faham tak kat sini? Cikgu kena explain lebih. Sebabkan takut kamu bundarkan. Okey, dalam saham jangan bundarkan untuk kira bilangan unit. Kenapa? Macam itulah kita akan ambil unit saham orang lain. Okey, boleh? Boleh. Okey. So kat sini kita jangan bundarkan untuk cari bilangan unit. Nanti kamu buat latihan, kamu akan lagi nampak clear lah. Okey, same goes to December. Harga pelaburan dia RM4,000. Okey. Lepas tu harga seunit dia RM2,000. Jadi kita dapatlah, Puan Easter Wong dapatlah membeli 2,000 unit saham. Jadi jumlah pelaburan Puan Easter Wong RM20,000. Tapi bilangan unit saham dia dapat beli 10,626. Jadi tengok dua perkara yang kita nak tengok, jumlah saham Puan Easter Wong macam ni. Kos purata RM20,000 bahagi dengan 10, berapa bilangan saham dia? 10,626. Jadi
Sebenarnya Puan Easter Wong hanya membeli unit saham walaupun 10,626, Puan Easter Wong dapat harga RM1.88. Compare dengan Puan Linda, kamu tengok Puan Linda dia beli 10,000 unit saham saja. Dan harga dia pun tinggi, RM2. Rugilah kan? Ibaratnya Puan Easter Wong dapat beli coklat Cadbury 10,000 tapi harga pula 20 sen, RM2. Rugilah Puan Linda. Tapi Puan Easter Wong dah lah dia beli dapat 10,626 Cadbury. Lebih lagi 600, harga pun lagi murah. RM1.88. Nampak? Dua perkara kita nak tengok. Berapa unit saham yang dapat. Yang kedua, kos purata unit satu saham tu berapa. Jadi kat sini kita boleh conclude yang Puan Easter Wong ke Puan Linda yang lagi pandai? Puan Easter Wong. Yes, betul. Puan Easter Wong. Terima kasih. Jadi Puan Easter Wong merupakan seorang pelabur yang bijak kerana mengamalkan strategi pemerataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham, kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, apa yang dia nak tekankan dalam jawapan ni adalah lebih banyak saham. Okey, berapa kan unit saham dan kos seunit ni lebih rendah. Dua key point ni. Kos seunit ni lebih rendah. Okay, dia nak masuk. Okay, tengok. Jadinya, itu untuk hasil pembelajaran yang pertama. Masuk pula hasil pembelajaran yang kedua, yang ini lebih pada teori lah, kelebihan strategi pemerataan. Kenapa? Apa kelebihan dia bila kita ada strategi ni? Dia ada tiga. Yang pertama adalah membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit. Kadang-kadang harga untuk bulan ni rendah, harga untuk bulan seterusnya mahal. Jadi bila mahal, rendah, naik tinggi, naik turun, jadi kita boleh ambil kesempatan kat situ. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh emosi. Okey, contohnya kita perempuan kan, selalunya perempuan ni dia emosi sikit. Jadi bulan ni kita nak melabur sikit. Kalau tu tiba-tiba je dapat duit 10,000 kita melabur je macam tu. Tak boleh, rugilah. Jangan ikut emosi. Kita kadang-kadang kita kena konsisten je berkala. Bulan ni, bulan depan, bulan seterusnya kita melabur, dia akan lebih baik lah. Dan yang terakhir adalah mengurangkan risiko kerugian. Sebab jumlah pelaburan secara berkala dan konsisten boleh membantu pelabur membeli mengikut keadaan semasa. Okey, sekaligus tidak ada peluang untuk mengelakkan kerugian. So ini tiga kelebihan bila kita melakukan strategi pemerataan. So habislah kelas kita hari ini. Cepat kan? Itu yang cikgu cakap sekejap je hari ini kita kelas. Okey, yang pertama adalah, ini cikgu concludekan baliklah apa yang kita dah belajar. Selalu kena ulang, takut nanti kamu terlupa. So ini yang pertama, hari tu cikgu dah explain lebih kan. 3.1 untuk bab 3 ni 3.1, 3.2. 3.1 kita pecah pada dua, simpanan dan pelaburan. Okey, 3.1 cikgu tak sentuh. Dekat simpanan ni, dekat pelaburan pun sama, saham, amanah saham, hartanah. Lepas tu kita belajar tentang ROI. Dan ROI ni adalah pulangan pelaburan. Masukkan dalam formula dia ni. Okey, jumlah pulangan ni depend. Kalau saham dia ada dua. Dividen, keuntungan modal. Untuk amanah saham ada tiga. Dividen, share bonus, keuntungan. Dan untuk hartanah hari tu yang kita baru belajar ada dua. Sewa dan keuntungan modal. Cumanya dalam hartanah ni bahagian keuntungan modal ni ada banyak kita kena tolak. Kadang-kadang bank, shop stamp, duit guaman, ada kat bahagian keuntungan modal. Itu yang kita belajar baru-baru ni. Okey, so yang baru kita belajar untuk hari ini adalah strategi pemerataan saham. Dekat bahagian saham dekat pelaburan ni, macam mana kita nak ada strategi untuk kita melabur. Adakah kita melabur satu kaligus ataupun kita melabur berkala. So ini cara dia pakai formula. Jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, jadi ini tugasan hari ini pada 20.5. Satu je, buku aktiviti power up. Warna hijau ni lah.